السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah An-Nisa ayat 160 hingga seterusnya insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله. Dapat kita membaca akan beberapa keratan ayat Allah daripada suratul Nisa, sebanyak 7 ayat, daripada ayat 190 sampai kepada ayat 195, sama sebanyak 6 ayat. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala mencerita tentang kezaliman orang Yahudi. Sadaqallahul azim. Sangat benarnya Allah Ta'ala dalam segala cerita dia. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Zalim sungguh orang Yahudi ini, la haula wa la quwwata illa billah. Bunuh Nabi Isa dengan dia wasata yakin dia bunuh, walaupun dia tu tak berjaya. Usaha bunuh tu adalah jelas daripada Yahudi yang memberi satu ocokkan kepada raja zalim atau raja kafir zaman itu, yang di zaman Isa dakwah sebagai seorang nabi itu. Raja tu orang ada amnak tu orang kafir duduk di Palestin. Nampak tak? Tak ada beriman kepada Isa, tak ada beriman kepada Musa. Anak ayat kata dia tu, kita negeri kita ni tak ada jadi payah dakwah ni. Kerana puak-puak Nabi ni pada umumnya orang ada amnak ni orang kafir saja. Zaman Nabi duk kerja. Kalau kita tengok zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa Fir'aun. Nampak? Nabi Musa, Nabi Isa ni ketua kepada Palestin itu adalah orang kafir. Lalu tu puak Yahudi pergi cocok
Nah, pok-pok tua dia tu, siapa dia tu buat rancangan bunuh dengan kerjasama Yahudi. Orang Yahudi lah sebagai kepala lelakaunya yang pakai amnat rat masa tu untuk nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Baru-barulah ni enggak. Setiap zaman lah ada lah dunia Islam sendiri ni pun ada. Nah, untuk nak bunuh orang-orang kerja Islam macam Nabi Isa alaihissalam. Dengan asahnya dia kata anak zinanya, ada macam-macam cara dia nak terima headphone dia, menyebabkan raja berasa nak awang rancangan untuk nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka berjaya dia melenyapkan Nabi Isa sama ada naik ke langit, atau seperti mana mereka faham kata mereka boleh membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah tercatat dalam kitab Allah Ta'ala. Kata puak-puak Yahudi ni adalah orang-orang yang zalim, serta dengan dia tu qatslihimul anbiya bighairi haqqin. Dia tu orang yang mesanhan puak-puak banda anbiya, na'udzubillah, sebagai pembunuh. Kepada puak-puak nabi-nabi ni bukan sikit. Ni kira kata puak dia puak bakar molek ni, Bani Israel lah, bakar nabi tapi bunuh nabi. Syaitan ni dia nak tu sangat dia nya, na'udzubillah min dzalik. Jadi zalim dia banyak perkara tu, akhirnya habis lenyap perjuangan Nabi Isa. Katanya Nabi Isa jadi rasul berapa tahun ya. Dia dibangkit menjadi rasul tu umurnya 30 hal lebih ke, tak sampai 40. Lepas tu umur dia muda lagi, 34 gitu malah. Ada setengah riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih. Tidak ada riwayat yang sahih dengan umur Nabi Isa. Tapi pada umumnya kata Nabi Isa tu berumur masih muda. Tak ada bening lagi lah. Duk ngemuk lagi. Mok dia di antara orang yang duk jadi gapa dia, pembantu utama, pembantu kanan dia. Maryam. Maryam ni lah duk jadi orang semangat pada Nabi Isa alaihissalam dalam segi perjuangan membawa risalah Allah Ta'ala kepada umat manusia. Dan kata setengahnya Maryam sendiri pun tak tahu kata Nabi Isa dia akan naik ke langit. Subhanallah. Maryam sendiri pun tak tahu juga. Kata Maryam ni duk teriak bawah palang hak dibunuh oleh puak Yahudi itu juga. Duk teriak situlah. Kata setengah riwayatnya. Tapi semua riwayat yang tidak sahih. Yang riwayat sahihnya tidak ada jelas mengenai ingahan ni. Jadi kita tu jelas kata Nabi Isa naik ke langit diketahui oleh beberapa orang yang duduk dalam rumah hak nampak. Kata dia tembak naik ke langit itu diangkat oleh para malaikat. Itu orang hak nampak tu ya tengok. Lain pada tu bahkan dalam puak 12 orang, kata setengah 12 orang, puak-puak Hawariyun. Hawariyun, man ansari ila Allah, qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Jadi terbit 2-3 kumpulan menurut salah satu riwayat. Setengah katanya Allah bersama kita. Satu pendapat kata anak Allah bersama kita pada naik ke langit. Allah bersama kita naik ke langit. Pendapat yang keduanya apa dia? Anak Allah bersama kita itu Isa itulah. Maka naik ke langit. Pendapat yang ketiganya hamba Allah bersama kita dan Rasulnya bersama kita. Hamba Allah yang dilantik menjadi Rasul bersama kita, kemudian angkat naik ke langit. Jadi pendapat yang ketiga adalah pendapat orang beriman pada Allah sebenarnya. Tapi akhirnya puak beriman pada Allah ni nyagi lam sanhan oleh dibunuh oleh puak-puak dua pendapat lagi. Jadi berita kata Nabi Isa naik ke langit itu jadi karakasang sebabnya puak hak jual sungguh tu, hak reti sungguh tu kena mati habis lah. Lepas tu tak boleh kecek dah. Biar kata Nabi Isa naik ke langit nyebunuh Yahudi. Itu jadi sebab boleh berita siapa kepada puak Yahudi, puak Nasrani, orang pengikut Nabi Isa sendiri pun percaya atas berita yang Yahudi buat. Katanya Isa ni kena bunuh dan duk belah sapakah rining naik kangkeng. Palang tu ada palang Isa kena bunuh tu.
palang kangkeng demo tu. Nampak dah tu? Kerana dia beriman, Nasrani hari ni pun dia beriman katanya kena bunuh. Sebab berita hak kata naik ke langit itu sudah jadi padam berita tu. Kecuali mari dalam Quran ni pula nya. Nah, kecuali mari dalam Quran yang kita baca pada minggu lalunya, gapo dia? Ya Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima." Allah Taala wa ayat ni. Nalah ni. Kalau nak kira penperayuk Nabi Muhammad ada kena ayat lah ning lah. Nah, penperayuk Nabi Muhammad Nabi Isa mati lah. Nah, tetapi ayat Nabi Isa diangkat naik ke langit sebab Nabi Muhammad adalah orang yang sidq dengan apa yang Allah Taala beritahu kepadanya dengan benar. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dah kita ni umat Nabi Muhammad percaya pada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah tu? Jadi berita ni kena berjual teruk di kalangan orang Nasrani sendiri pun berjual. Sebahagian orang Nasrani hak juh-juh benar ya khabar tak naik ke langit. Sebabnya nak turun mari di Masjid Damas tu pakat khabar belakang lah ni, banyak khabar lah ni orang Nasrani sendiri. Duk nanti kat buat dia pun. Hak yang tahu daripada Quran ni lah. Adapun dalam kitab dia, dalam gapo dia tak ada ayat. Dalam Injil tak ada ayat, dalam Zabur tak ada ayat kata naik ke langit. Dalam kitab Quran ayat. Ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau turut puak-puak Hawariyun tu ya sebahagiannya kafarat taifatun, kufur. Nah, jadi hak kufur tu benar kata hak yang beriman kepada Allah dengan sebenar. Kalau kata naik ke langit pun ya kata anak Allah bukan Isa. Kalau kata Isa pun iaitu Isa anak Allah. Jadi gapo dia jadi betul huruf tak ada lah, betul sungguh tak ada. Hak betul sungguh iaitu puak yang ketiga yang dibunuh oleh puak yang pertama dan yang kedua. Pendapat tu yang bunuh, yang usaha bunuh supaya nak kambuh berita kata Isa naik ke langit, nak habis cuk lakang tamnan Isa habis. Nah, na'udzubillah min dalik. Jadi Isa akan kembali menjadi umat Muhammad, membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, untuk memperjuangkan Dajjal. Dan masa tu orang akan, semua agama akan hancur lebih. Musuh Allah Taala, ada satu riwayat daripada hadis, buat tengok Nabi Isa tu jadi habis semangat. Kata setengahnya hancur tubuh dia. Buat tengok Nabi Isa alaihissalam, tak ada perang lagi, tak ada belawai apa lagi, sudah hancur tubuh dia dah. Itulah akhir sekalinya tidak ada lah dunia ni. 40 tahun Nabi Isa duduk dalam dunia ni lepas pada tu. 40 tahun. Kerana umur dia, kalau kita tengok 34 capur 40, 70 lebih kena dah. Umur dia dah mati. Nah, kena dah kalau kita kira kata dia turun 40 tahun memperjuangkan keadilan dalam Islam. Allahu Akbar. Lalu tu lepas pada cerita hatu, Allah Ta'ala cerita tentang puak Yahudi yang bunuh Nabi Isa alaihissalam ataupun yang wak kacau kepada Nabi Isa, perjuangan Isa alaihissalam. Nah, fa bi dhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Maka dengan kezaliman daripada orang-orang Yahudi, dengan sebab puak dia zalim, harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, kami mengharamkan ke atas mereka itu akan benda-benda baik yang tidak pernah diharamkan kepada mereka itu sebelum ni. Ya, puak dia ni ngaca, puak dia ni ada orang yang makan hasut syaitan ni, jadi sungguh orang makan hasut syaitan. Mari nak pakai amnak Tuhan selalu. Ya, amnak mengharam menghalal ni adalah amnak Allah, kuasa Allah. Al-halalu ma halalahu Allah
wal haramu ma harramahu Allah. Itu hak sebenarnya. Itu ada hadis walaupun tak sahih benar. Benar halal ialah barang yang Allah Taala menghalalkan. Bukan puak Bani Israel ni puak bising berakhir duk gaya tak ni tak boleh makan, ni boleh makan, ni tak boleh makan, tak boleh makan. Akhirnya Allah Taala, "Oi tak boleh makan barang yang kata tak boleh makan tu. Hukum tak boleh makan." Puak mu hukum sangat. Jadi barang molek-molek tak ada jadi haram lah, tapi mengharam atas Bani Israel, atas puak-puak gapo dia, puak-puak Yahudi dengan sebab apa? Dengan sebab zalim mereka itu. Barang yang dihalalkan sebelum tu. Mana barang yang asal bukan barang haram, tetapi diharam untuk Bani Israel. Ni sebab fa bi zulmin. Dengan sebab zalim kok tu. Zalim ni pakai amnat salah, pakai amnat Allah. Di segi kita kena ingat masalah haram dan halal ni adalah hukum syariat. Hukum syariat hanya dimiliki oleh Allah dan Rasul. Al-musyarri' dua tu. Lepas tu hak ijma' ni hak cari benda-benda yang tak ada hukum dalam Quran dan hadis, pakak mari duk tengok nampak nak pelagang hak ana molek, pelagang hak ni kena ijma'. Tu ijma' tu pun mari daripada tunjangnya Allah dan Rasul juga, walaupun tubik hukum daripada manusia tapi tunjang daripada Allah dan Rasul. Gitu juga masalah qiyas. Qiyas ni pun ya qiyas dengan ada tempat maqis alaih, dia tempat qiyas ke atasnya. Nah, ya tempat qiyas tu iaitu Allah dan Rasul juga. Jadi sebab siti untuk nak menghalal satu perkara, mengharam satu perkara ni siti Allah. Abang halal haram ni sakut pak dengan benda kejadian yang Allah Taala lebih tahu, kata gapo ke benda mudarat pada manusia, gapo benda baik pada manusia. Manusia tak ada nak faham. Barang yang Tuhan jadi Tuhan tahu. Menata gapo semua, menata lah, menata udara, menata laut, menata darat. Allah Ta'ala tahu semua khusiat-khusiat sebab Allah Ta'ala sebagai pencipta kebenatan tadi. Begitu juga pohon-pohon kayu semua, tiap pohon kayu tu Allah Ta'ala yang menumbuh belaka. Allah Ta'ala tahu hak mana tak boleh makan, hak mana boleh makan. Allah Ta'ala tahu belaka. Lalu itulah Allah Ta'ala berhak yang mengetahuikan sesuatu, berhak memberi hukum pada sesuatu. Adapun yang tidak mengetahui, bagaimana yang nak beri hukum pada benda yang tidak tahu? Hari ni tu orang mari duk picarana tu boleh, mari duk gapo kaji tengok sebab apa babi haram, cek tengok oh ada penyakit sungguh. Tu nak biasa hari ni mari duk turut cek ya. Bukan kata dia yang boleh nak menentukan halal haram. Jadi kalau mana-mana mana bahas sinka mana masuk bahas babi, dia tahu bahas babi. Dia ada dalam alat teknologi baru ni, hak ni san babi, hak ni san kau ni, dia tahu tu. Sekadar tu bukan sebagai pemberi hukum halal dak. Ya ambil hukum Tuhan lah, mari duk suluh wicerak kata hak ni babi kedak. Sekadar tu ya. Nah, tu nak wiasak jamela ni tu sekadar tu. Bukan kata dia yang menghalal mengharam dak. Nah, san ni tepung ni ya masuk dalam alat untuk nak gapa cek test tengok. Kalau kata ada san babi, itu baik alamat dia. Tu kata ni haram. Haram sebab Allah Taala mengharamkan babi. Begitu. Itu nak wiasak jamela ni. Ni pun baru apa puluh tahun ni ya, dulu ada tu orang tak tahu. Dia kena tipu dia lah mana tak tahu dah lah. Segi gapa dia campur. Yang masuk dalam bainahuma umurun mushtabihatun. Apa pula? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Halal tu terang, benar haram apa terang, babi terang, arak terang, tapi wa bainahuma di antara keduanya barang yang keliru. Atau musyabbahatun, barang yang dikelirukan. Tak tahu kata haram ke halal. Hak itulah banyak sedikit manusia yang mengetahui secara jelas kata barang hak mustabihat tu haram kata haram, tak ada orang tahu mana. Mereka nak utiasa.
Hak ada zaman baru, ada benda-benda alat-alat test baru ni, dia ambil satu benda masuk alat test dia tubik isyarat dah tertentu. Itu boleh tahu. Itu pun mungkin bukan semua dak. Wallahu alam lah. Sebab itu maka umurun mushtabihat tu faman ittaqash syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa dia takut benda-benda syubhat, rasa kata tak cerak, haram ke halal, maka dia tak makan, maka orang tu orang yang melepas diri dia daripada kehinaan bab agama dan kehinaan bab muruah atau bab orang panggil bab apa? Saksi dia. Nah, jaga agama, jaga saksi itu iaitu kita kena jaga barang syubhat, jangan makan, jangan minum barang syubhat. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa dia jatuh duk berahi buat benda syubhat, tak cerak-cerak, makan juga, dah tak jelas kata haram ni, makan juga, maka dia satu hari akan jatuh dalam haram. Dia jalan dalam syubhat, maka dia akan berlaku dalam haram. Auzubillah min zalik. Sebab itu maka orang yang paling duk kaluk buku haram halal, duk ambil amnat Tuhan mai pakar, iaitu puak hadu, puak Yahudi. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Benda ni tayyibat tak sepatutnya haram, tapi oleh kerana zalim dia, Allah Ta'ala haram. Tak boleh makan buat Yahudi. Siapa masa Islam dia halal kelip belaka. Masa Yahudi dulu tak boleh makan barang tu. Zufar barang ada kuku. Semua lembu-lembu tak boleh makan belaka dia. Pelanduk-pelanduk barang ada kuku tak boleh makan belaka. Tu zufar dia. Auzubillah min dzalik. Mari zaman Islam ni, Islam semua halal belaka kecuali ma harrama, kecuali apa yang Allah Taala haram 1 2 3 4. Sikit yang benar haram. Asalnya Allah Taala dengan rahmat dia ni, dia buat benda semua tu halal belaka supaya zaman tu ada pohon kayu ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sepahong daripada juta-juta pohon. Tapi sak tak lepas juga tu adanya mai hancur. Bukan sak tak lepas dia tak juh. Dia kena tipu. Juh jaga sekarang. Dengan sebab dia tak juh tu, dia tak molek juga orang. Orang ni tak molek dua perkara. Satu dengan sebab dia tak juh. Dua dengan sebab dia kena tipu. Juh dah cik tak erti orang tipu lah mana. Jaga molek orang juh. Jadi salah dia buku kena tipu. Atau ada ni berjuh, bukan tak juh. Nabi tak juh ke mana? Tapi kena tipu dengan hikmat Allah Ta'ala lah. Apa hikmat dia tak tahulah. Kena tipu di syaitan. Fa'azallahum asyaitanu anha. Lalu tu makan wa khaldi, buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Haram ni awak-awak haram bak makan ni, awak-awak gapa dia botut sab ataupun awak-awak gapa dia ujian Allah kepada manusia. Haram bak makan ni tu ada makan, maka berlakulah benda tak molek pada tu ada telanya bogah belicing tu ada hingga siapa. Lepas tu hubungnya haram dengan telanya ni apa dua tu. Telanja dengan haram ni rapat hubungnya. Kita tengok puak dua haram ni telanja bogah saja kot patah-patah. Dia hubungnya rapat dua tu. Lepas tu bukuh dengan halal ni dia hubungnya rapat pula. Orang Islam, halal pun Islam. Dia hubungnya rapat dua tu. Halal pakaian, haram telanja. Nauzubillah. Ya subhanallah sunnatullah. Allah Taala buat sunnah benda lah ni. Nauzubillah min dzalik. Itulah tayyibat. Semua benda tayyibat sebenarnya halal belaka. Tapi kepada orang Yahudi tayyibat pun tu haram juga. Pak pandai duk mana-mana sangat. Allah Taala turun denda lah bahasanya kepada dia. Lalu tu Allah Taala kata fa bi zulmin minal ladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. La ilaha illallah. Wa bi saddihim an sabilillahi katsira. Dan dengan sebab mereka itu sekat daripada jalan Allah sebagai sekat yang banyak. Berakhir sekat orang.
Sekak jalan molek. Nah, sekak jalan molek. Sekak ni ingat molek. Jangan winapak duk gelibuk dengan sekak ansabilillah. Kalau kita ada amnat, ada kuasa nak sekak anak kita, isteri kita, orang di bawah kawalan kita, orang kampung semua atau rakyat jelata, bagi orang jadi imam, jaga molek buku sekak ni. Kalau kata ansabilillah, pakai masuk ayat ni buat kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, sebab sekak pada jalan Allah ni adalah satu sifat yang melazimi orang kafir. Orang Islam bukan agenda dia, bukan program dia. Sekak jalan Allah. Sengah ada sekak jalan Allahnya. Sekak orang ngaji Quran, sekak orang ngaji hadis, sekak orang turut sunnah, atau orang panggil wasadduhum an sabilillah. Nah, wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Dia ni sekak orang turut Nabi Isa. Sabilillah dak Nabi Isa, ajaran Nabi Isa sabilillah ya sekak. Tahu bunuh orang Kristian sejak mana buat masa dia. Bukan sekak, bukan bunuh orang ikut dak. Bunuh Nabi selalu dah, pala-pala lalu dah bunuh. Saddihim an sabilillah panggil katsira. Allah, tamnan Yahudi ni lama, perawak dia lama, perawak jahat dia. Sampakah hari ni dan akan suk dunia ni dengan perawak jahat dengan puak dia. Dia akan jadi orang tayar gapa dia lakon jahat siapa kiamat. Yahudi sia kepada kamu hai Yahudi. Hei Yahudi, terimalah Islam, sia pada diri kamu. Kerana mu akan jadi tua lakon lek jahat siapa kiamat. Allah Taala takdirlah tu. Nauzubillah min dzalik. Sia ke dia, sia juru anak cucu Nabi. Allah sia tak ada arah tu jadi gitu. La haula wala quwwata. Sekadar kata tak serupa pegang dengan Nabi Muhammad belak dia kita wasa boleh. Ni yang hidup bunuh orang ni kat biasa dia. Lah dunia ni duk tangan dia belaka orang nama-nama molek-molek sikit lah dunia sampai hari ni. Duk tangan dia kat mai ploy belaka saya salah seorang daripadanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, sebab tu nauzubillah dia ni jahat sungguh. Mana orang nampak kata itu sikit, ya bohlah dia lu dah. Lepas tu dia kira nak jadi alhamdulillah kita selamat dah setangga dah. Tengok dia nak sud dana kita tengok selamat dah setangga. Nah, dia buat teruk dah kita ni. Nah, alhamdulillah syukur pada Allah. Itulah Quran royak ni jelas zalim dia tu jelas. Lapis kita tamada yang nak wang pan Nabi ya bunuh puluh-puluh orang lah, bukan sikit. Nah, bukan sikit. Sebab tu dia ni orang yang cemar sungguh. Nauzubillah min dzalik. Kita kena yakin Allah Taala ayat Al-Quran dia. Wa akhdhihimur riba. Riba mai dia agak. Riba ni bukan zaman baru dak buat bank-bank riba. Hak Yahudi wa riasa ya. Yahudi ni orang pandiacon Jami Islam tak ada pandai baca surat lagi itu, dia tu boleh baca surat dah. Tu panjacon runrek dia. Islam main ngajak, Islam wa Quran, umat Islam baca Quran. Orang Eropah duk le gelak sai nama tak pandai lagi. Orang Europe, Amerika tak ada lagi benua Amerika kata. Amerika ada bawah 500 tahun. 900 tahun. Islam mari 1400 tahun dah. Islam mari tak mahaya lain. Hangrek naik lok ni 3 hotel mahaya lain besar, Azhar, Zaituna dan Qarawiyyin. Mahaya lain hak umur 1000 tahun dah. Tak ada mahal lain dunia ni umur 1000 tahun, mereka mahal Islam belaka. Masa tu orang kafir di Eropah tangbut. Tak ada komen. Sai nama tak pandai lagi. Dah gelak gelemak tahu gapo. Aning nak tahu situ. Semua agama yang mari di Timur Tengah belaka. Bukan mari di Europe dah tak ada. Seorang Nabi bangkit di Europe tak ada. Nah, Amerika baru lah. Zaman la nabiyya ba'dah dah di Amerika ni. Tidak ada Nabi lepas pada Muhammad dah Amerika mari. Nah, tu. Jadi mari duk Timur Tengah, Nabi Isa duk Palestin, Nabi Musa mari Mesir. Jadi pok-pok patut di antara Nabi Isa, Nabi Muhammad adalah. Tidak ada nabi di antara aku dengan Isa Nabi itu. Nabi tak ada lepas Nabi Isa aku dah. Sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu kata tekah dua orang ni 900 tahun ya, 900 tahun lah tekah dua orang ni. Nah, bukan lama Nabi Isa beranak, duduk dalam tahun 900 Nabi beranak Nabi Isa tu beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sebab itulah dia ngacah, bab ada ilmu sikit. Ya, orang ngaji seorang dua duduk dalam kapal tu kok. Kalau dia tak jauh kok, dia ngacah orang tak ngaji tu. Jadi alak dia belakang tak ngaji setiap kapal. Yalah tu. Dunia ni sepuluh setiap kapal itu ya. Puak dia duk ngenak. Nah, duk perak di Madinah 120 tahun duk perak Aus dengan Khazraj. Ya duk cuk canuan supaya dia boleh rapah ekonomi orang Madinah. Puak-puak Arab Madinah tu, ekonomi Arab Madinah tadi habis. Pisah itu kelahi, dia ambil bagai, curi bagai. Itu Yahudi, na'udzubillah. Islam mari hamba kena dah lah. Nah, dia nak klik tu, dia nak klik yang Madinah belakang. Dia nak klik Madinah belakang. Tapi Islam hamba kerana dia tak juru, bukan Islam semata-mata. Nabi anggap dia sebagai orang kerjasama dengan dia. Tapi dia tak ada dah, dia panggil. Tak lekat dah. Nah, buat janji apa maka selalu dah. Dia ngenak selalu dah. Dia tak lekat dah. Tu hewak jadi sedang menjadi tua taluk, tua pala jahat ni pun sepengah lakon dalam royan dah. Mari praik ada lah jahat masa dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya jadi pala jahat lah dia ni. Ni tu hewak jadi besentu, na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata wa akhdhihimur riba. Riba ni hak Yahudi, sako Yahudi riba. Sebab tu kita kena tolak dengan ekonomi Islam. Islam tolak ekonomi riba. Nabi mula-mula sallallahu alaihi wasallam tolak. Orang Mekah pakai riba belaka. Style Yahudi belaka lah. Pengaruh Yahudi tua dunia. Pakai riba belaka. Riba Abil Abbas. Pak darah Nabi pakai riba, sistem riba belaka, fak kurih fak apa. Melalui Islam hari. Buat Islam hari itu hapus sistem tu. Lepas tu hapus pun dia jadi tegelar timur sampai hari ni puak dia menguasai dunia. Kita mai bank Islam duk moyok nyetel dia. Tak ada bengah mana. Nah, tak ada bengah mana bank Islam sebab style dia tu lebih menjaminkan perjalanan ni walaupun adalah benar style yang batil. Nah, menjamin perjalanan tapi merosakkan orang yang orang panggil luka bunuh diri berdarah. Rabuk dia, rabuk cengkam. Nah, perah darah dia panggil. Rabuk riba, na'udzubillah min dzalik. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Sedangkan masa dia dilarang dah daripada riba. Agama Yahudi larang riba ni bukan, tapi dia makan. Dia rabuk riba. Riba ni dia rabuk naitun. Ya orang miskin jadi hamba sungguh, jadi menatai sungguh orang rabuk riba ni. Orang miskin ni kena cekik. Ambil duit, betul duit orang kaya tahu tak kerja apa, jadi rima makan tidur dia panggil. Jadi kita kena dia Allah dia. Kena bayar ke dia berapa ke dia letih. Nah, na'udzubillah, dia bentuk riba tu. Tak ada kata ada sifat rahmat ke apa, tak ada dah. Tak bayar pak tang tu baiklah ni. Bayar pak tu baiklah ni. Tak bayar pak tu baiklah ni. Jadi tai tuah lalu dah. Tak ada sifat rahmat sekabut. Wa aklihim amwalan nas bil batil. Dan makan mereka itu akan harta manusia dengan jalan tak betul. Yang ada batil. Hijau dia belakang ni. Allah, riswah setengah daripadanya sabsanya riswah. Nah, riswah. La ilaha illallah. Nah, sinbun. Nah, wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima. Dan kami telah menyediakan bagi orang kafir daripada mereka itu, daripada folk Yahudi itu akan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik alima. Itulah ayat Allah Ta'ala hukum kafir kepada orang hadu. Kafir folk ni bukan main-main tak. Dalil kata folk Yahudi kafir ni, wa'atadna lil kafirin minhum azaban alima. Ada hak turuk Nabi Musa malak tak ada kafir lah. Hak kafir ni hak makan riba, hak bunuh orang, hak zalim ke orang.
Sekak jalan Allah Ta'ala, tak sewi jalan. Tu reba, na'udzubillah. Lakinir rasikhuna fil ilm minhum, akan tetapi orang-orang yang mendalami segi ilmu daripada mereka itu, seperti Abdullah ibn Salam dan banyak-banyak orang lagi, orang panggil ulama-ulama Yahudi, hak sungguh-sungguh sapa kepada ilmu sebenar, dia panggil rasikhuna fil ilmi. Puak lapis sasracan, lapis tinggi, puak orang panggil pramacan tu rasikhuna fil ilmi, puak tinggi-tinggi benar. Puak tu yang katakan minhum, daripada mereka itu, wal mu'minun, dan orang yang beriman dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, daripada umat Muhammad, kata setengah mu'minun, ar-rasikhuna fil ilmi minhum ni puak Yahudi, yu'minuna bima, semua tu beriman dengan apa yang diturun kepada mereka itu, bima unzila ilaika, pada engkau hai Muhammad, beriman Quran, semua tu beriman Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman dengan kitab yang diturun sebelum daripada engkau hai Muhammad, beriman kitab yang diturun sebelum engkau. Hak yang tak ada nasakh, hak nasakh tak apalah, beriman juga, beriman dalam bentuk katanya ayat daripada Tuhan, tapi Tuhan tu sudah mokak dengan sebab perubahan masa dan hukumnya hak yang tawon mari dah, hukumnya hak cuakra tu jadi mokak. Tu dia. Wal muqimina shalah, ni nak puji orang hak beriman lah, dan orang yang mendirikan salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wal mu'tuna zakah, dan pula wal muqimina shalah ni jalan nasak. Yani aku memuji akan orang-orang yang mendirikan salat. La ilaha illallah. Begitu juga wal mu'tuna zakah, dan orang-orang yang mendatangkan zakat, menunaikan zakat. Atau wahum al mu'tuna zakah, sedangkan mereka itu ialah orang yang menjala apa dia mendatangkan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang beriman dengan Allah dari kiamat. Ulaika sanu'tihim ajran azima, lawa pada azaban alimah. Mereka itu adalah, selagi kami bawa data pada mereka itu, akan balasan besar, iaitu syurga. Hak ni boleh syurga. Orang ada ilmu yang molek, beriman, semaya, keluar zakat, beriman kepada Allah dan Rasul. Puak ni puak yang kami nak bagi syurga pada dia. Adapun puak-puak hanung wa'atadna lil kafirin minhum azaban alima. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Kalau kita tengok puak dia ni duk jual hak ekonomi banyak. Habis tu kita tengok dia ni suk dengan ekonomi boleh dia. Kita tengok ni, haramna alaihim tayyiban, benda makan. Akhdhihimur riba, ekonomi. Wa aklihim amwalan nas bil batil, ekonomi. Tapi ekonomi tak molek dia. Ekonomi pasal riba, ekonomi pasal makan harta dengan yang tak betul, ekonomi pasal tu. Hari ni dia lah pergi tampuk ekonomi. Kaya yang menega tu, semenek dia tu sama besar dengan 10 kali bina kita. Semenek yang laba ya tu, yang makan besar puak dia ni. Dan menega ni Allah nyanyi sungguh lah. Kira tengok beza teruk, semenek boleh juta. Orang kampung kita kerja sehari boleh 2 kop. Kira tengok lah mana jadilah dunia ni, subhanallah. Inilah semua tu Allah yang kita rasa susah nak temu dengan keadilan. Mana jarak jauh juga sepanjang langit dengan bumi jarak ekonomi ni. Sebab dia duk penting ekonomi semacam dia, tak ada kerja lain. Duit lah kerja. Hidup dia duit nombor satu sekali. Orang Islam ni masya-Allah muqimin as-salah. Kalau bahasa duit wal mu'tuna zakah,
Dia tak ada kira kalau nak waktu baik orang Islam. Waktu baik zakat. Nah tu orang Islam. Subhanallah. Nah, dia tak makan duit orang yang dah tak betul, main reba. Jadi pasal tu. Jadi pasal tak jauh dia. Sama-sama cara duit juga. Kita bukan tolak duit, tapi kita style kita lain, bukan style sepengah dia ada. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Kita ajaran azimah ulama Ibn Katsir dan sebagainya mengatakan ajaran azimah iaitu al-jannah, syurga. Nah, sesuai dengan dunia tempat ujian. Kalau orang tu tak ada siapa gitu, tempat hak tinggi sekali, lepas tu kita tu berasa apa nak siapa juga. Ni siapa banyak dah orang duit. Roylan dalam dunia ni banyak. Duk tak senang pada kita duit ada 10 kau. Ada senang pada orang duit ada 10 kau dak. Dia ada roylan tapi kita ada 10 kau. Kita tu miความสุขมากกว่า. Tu tanda kata dunia ni bukanlah pau duk situ dak. Bukan pau duk duit banyak sikit dak. Paunya duk di jiwa kita. Orang beriman kepada Allah itulah orang yang sakinah. Nah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Iman bersama dengan sakinah, tenang hati. Nah, wasa mi ความสุข duk. ความสุข ni tak ada kena duit banyak. Ada duit sekabut. ความสุข kita ada apa? Tak ada masalah apa. Duit. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau sakit kepala bunuh diri sakit ada. Cik bunuh diri tu banyak kan duit banyak aja tu. Nah, duit banyak tapi duit tidak menyenangkan hati. Nah, seperti mana duit yang Allah Taala beri kepada Yahudi. Mata duk belalak semua Yahudi lah ni. Ya ada bank Pramanu penlan-lan ceruak Pramanu dia. Tapi duk dalam takut semua. Papai dah apa ada Pramanu. Nah, duk dalam takut semua. Nah, bawa nak buat sikit mula getar seluruh dunia lu getar. Nah, Iran nak buat, Pakistan sebelum dah tu, India nak buat belum dah tu, China nak buat. Yo bergaduh, takut kita dia lah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Buat dia ni. Nah, kalau kira atau benda biasa nak tahu dia takut dia kena tahu dulu pada orang lain sebab dia orang tak cu. Nauzubillah min dzalik. Sebab itulah orang ada pedah. Orang kafir tak ada pedah. Munduklah dunia ni lah tu. Tu tak kira hak bunuh diri lagi. Hak tak bunuh diri pun duk mata belalak sama buat dia. Tidur tak jenera sama. Bagai molek duit nyakna, melamak nak. Negeri supaya syurga. Kalau kita pergi negeri dia Israel supaya syurga dah. Tapi tuan tu takut sama. Masuk lalu tanah sama. Sorak pagi petang Malaysia. Duk lepas sama. Padah apa ada negeri, padah apa ada duit orang Yahudi. Ada padah apa mung. Terimalah Islam. Nah, Islam sebagai agama yang bawa pada syurga dunia dan syurga akhirat insya-Allah taala. Itulah hari ini kita boleh dengar kita minggu depan lah kita masuk inna auhayna ni dah. Karena kita tu sesuai dengan sini kita berhenti sekat ni insya-Allah taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi